Assalamualaikum, kumpulan kami akan menerangkan tajuk analisis kedudukan jenayah sumbang mahram di bawah bidang kuasa kanun kesiksaan dan enakmen jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Sumbang mahram ataupun inses ini ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah ataupun nasab keturunan dengan si mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan, dan perkahwinan antara mereka ini adalah tidak sah di sisi undang-undang dan juga dilarang keras oleh adat resam dan juga agama. Sebagai contoh, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan yang seumpama dengannya. Peruntukan undang-undang bagi kesalahan jenayah sumbang mahram di bawah kanun kesiksaan diletakkan di bawah Seksyen 376A yang mentakrifkan sumbang mahram sebagai satu hubungan persetubuhan di antara lelaki dan perempuan yang mana di bawah undang-undang hukum agama, adat atau kebiasaannya mereka ini dilarang untuk berkahwin, dan di bawah Seksyen 376B pula telah diperuntukkan hukuman bagi mereka jika didapati bersalah hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun, dan hendaklah juga dikenakan dengan sebatan. Manakala dari sudut enakmen jenayah syariah negeri Selangor pula telah diperuntukkan kesalahan sumbang mahram di bawah Seksyen 22 dan di bawah Akta Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan di bawah Seksyen 20. Isu di dalam perundangan sumbang mahram didapati tiada keseragaman peruntukan undang-undang mengenai jenayah ini di dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Ini didapati kerana hanya negeri Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Johor dan juga wilayah-wilayah persekutuan sahaja yang meletakkan jenayah sumbang mahram di bawah enakmen jenayah syariah negeri masing-masing. Manakala bagi negeri Perak dan juga negeri Sembilan tidak diletakkan kesalahan sumbang mahram secara literal, tetapi ada peruntukan yang memperuntukkan kesalahan perhubungan muabbad, di mana maksud perhubungan muabbad ini sama seperti hubungan sumbang mahram. Manakala bagi negeri-negeri lain, masih ada negeri yang tidak meletakkan jenayah sumbang mahram sebagai satu jenayah di bawah enakmen jenayah syariah negeri masing-masing. Dari sudut kanun kesiksaan pula, isu kerelaan dibangkitkan di mana di bawah Seksyen 376B dalam kurungan 2, ia hendaklah menjadi pembelaan kepada tuduhan dalam kurungan B bahawa perbuatan persetubuhan itu telah dilakukan tanpa persetujuan lelaki atau perempuan itu. Maknanya di sini, sekiranya seseorang itu dapat membuktikan bahawa hubungan sumbang mahram itu adalah tanpa kerelaannya ataupun tanpa persetujuannya, maka ini boleh dijadikan sebagai satu pembelaan. Manakala sekiranya tidak dapat dibuktikan bahawa hubungan tersebut adalah tanpa kerelaannya, maka kedua-dua pasangan tersebut bolehlah dikenakan hukuman sumbang mahram. Ini berbeza pula sekiranya kanak-kanak perempuan di bawah umur 16 tahun dan kanak-kanak lelaki di bawah umur 13 tahun, walaupun masing-masing rela untuk melakukan hubungan sumbang mahram tersebut, mereka tetap dianggap dipaksa, dan pesalah boleh dihukum dengan hukuman sumbang mahram, ataupun jika didapati melakukan kekerasan dalam perhubungan boleh juga dihukum dengan kesalahan merogol kanak-kanak di bawah umur. Contoh kes bagi jenayah sumbang mahram. Pertama, di bawah kanun kesiksaan iaitu Hanafi bin Ramli lawan pendakwa raya 2010, yang mana dalam kes ini perayu telah dituduhkan di Mahkamah Session Johor Bahru di bawah Seksyen 376B kanun kesiksaan iaitu melakukan sumbang mahram bersama dengan adik iparnya. Mangsa dibawa ke pemeriksaan perubatan oleh bapanya pengadu untuk memasuki PLKN. Kemudian mangsa didapati sedang hamil 4 bulan. Setelah disoal oleh pengadu, mangsa mengakui telah melakukan hubungan seks dengan abang iparnya itu perayu. Laporan polis telah dibuat dan perayu telah ditangkap. Mahkamah Session sabitkan hukuman penjara selama 10 tahun dan 6 kali sebatan rotan ke atas perayu. Perayu tidak berpuas hati terhadap hukuman tersebut dan merayu ke mahkamah ini untuk meringankan hukuman. Keputusan kes, mahkamah menolak rayuan perayu untuk meringankan hukuman dan memerintahkan hukuman yang dijatuhkan agar dikekalkan. Jadi berdasarkan kes ini, kita dapat lihat bahawa kesalahan bagi jenayah sumbang mahram di mahkamah sivil tidak sewenang-wenangnya dapat dikurangkan oleh kerana ia merupakan jenayah yang serius dan mampu merosakkan institusi kekeluargaan. Seterusnya, bagi kes di mahkamah syariah,
iaitu pendakwa syar'i lawan Jalil bin Embong dan Zaliha binti Endut. Dalam kes ini, kedua-dua OKT telah dituduh cuba menyebabkan berlakunya perbuatan sumbang mahram. OKT 1 iaitu Jalil bin Embong telah didapati tinggal bersekediaman dan berkesedudukan dengan anak saudaranya yang bernama Zaliha binti Endut iaitu OKT 2. Tuduhan cuba menyebabkan berlakunya perbuatan sumbang mahram mengikut di bawah Seksyen 59 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Ta'zir Terengganu 2001 yang dibaca bersama dengan Seksyen 24 Enakmen yang sama. Jadi keputusan kesnya, OKT 1 disabitkan bagi kesalahan tersebut dan dihukum dengan hukuman penjara selama tempoh 1 tahun. Yang mana OKT 2 pula dihukum dengan hukuman denda sebanyak RM3,000 atau hukuman penjara selama 1 tahun jika gagal membayar denda. Jadi berdasarkan kes ini, dapat kita lihat bahawa kesalahan jenayah sumbang mahram yang dilakukan oleh orang Islam dibicarakan di Mahkamah Syariah. Kesimpulannya, walaupun masih ada negeri yang tidak meletakkan sumbang mahram di dalam enakmen jenayah negeri, namun sumbang mahram dianggap sebagai jenayah di peringkat persekutuan kerana diperuntukkan di dalam kanun kesiksaan. Sekian, terima kasih.